Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Gaspirasi musim yang kedua bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Macam biasa, untuk Gaspirasi musim yang kedua, kami akan bawakan cerita yang lebih dekat di hati masyarakat. Dan sebelum itu, nak sapa dulu anda di rumah di mana sahaja anda berada. Saya sentiasa harap dan doakan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Namun, apa yang lebih penting, untuk kita sentiasa punya pemikiran yang positif. Namun kepada mereka yang mungkin sedang diduga pada ketika ini, saya nak pesan satu perkara. Walaupun kita tak pernah jumpa depan-depan, percayalah semuanya akan menjadi reda dan baik seperti sedia kala. Terus bertabah dan berikhtiar. Okey? Gaspirasi kali ini kita akan bersama dengan seorang cancer fighter yang akan memberikan cerita inspirasi beliau kepada kita, yang akan memberikan kita 1001 pengajaran untuk lebih menghargai masa bersama dengan orang yang tersayang, and there's no full stop to success. Jadi siapakah beliau? Apa kata? Kita saksikan berita ini dahulu. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, kanser adalah penyebab kematian utama di hospital swasta iaitu 33.19%, manakala keempat utama di hospital kerajaan membabitkan 12.18%. Dan melihat kepada senario dan situasi ini, kepada semua cancer fighter di luar sana yang sedang menjalani rawatan dan sebagainya, jangan pernah menyerah kalah dalam proses ini. Sebab itu malam ini kami bawakan kisah inspirasi bersama dengan seorang cancer fighter, Muizzuddin Matali. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam, terima kasih guys. Sama-sama. Muiz, sebelum kita nak tanya lebih lanjut mengenai pengalaman Muiz sebagai seorang cancer fighter, kalau boleh dikongsikanlah mengapa Muiz pada mulanya bersetuju dan sudi untuk datang ke Gaspirasi, berkongsi kisah sebagai cancer fighter ini, Muiz. Okey, sekali lagi terima kasih kerana menjemput kami lah pergi ke Gaspirasi. Bagi kami jarang orang sanggup menceritakan sepenuhnya cerita tentang kanser, tapi dari segi sudut positif. And then kalau boleh kami memberi inspirasi seperti apa Gaspirasi kan, memberi inspirasi kepada masyarakat. So tapi bukan dari segi negatif, dari segi positif, sebab kami sendiri memang bercita-cita untuk sentiasa everyday give positive impacts to the community. Yeah. Itu adalah apa yang kami bawakan ke Gaspirasi pada malam ini untuk mengangkat Muiz ini sebagai seorang hero dalam berjuang melawan penyakit kanser ini dan memberikan motivasi kepada mereka di luar sana sebenarnya, Muiz, yang bukan sahaja menghidapi penyakit kanser, apa-apa sahaja penyakit. Kalau kita percaya, kalau kita kuat, semuanya boleh kita jalani dengan jaya. Dan kalau kita singkat balik permulaan Muiz mendapat penyakit kanser ini pada tahun 2015. Pada ketika itu, boleh tak berikan gambaran dan ceritakan kepada penonton, sebab dengar-dengar sampai bergoleng, merangkak nak masuk dalam kereta. Apa terjadi pada masa itu? Okey, pada 2015, masa itu musim jerebu yang sangat tebal. Sebenarnya pada awal tahun, kawan-kawan cakap saya punya berat badan macam mengusut, menurun. Tapi saya cakap normal. Until one day saya ada diarrhea. So pergi ke klinik biasa. Jadi orang cakap normal, keracunan makanan mungkin sebab jerebu. And then until one day di mana saya masih ingat masa tu raya haji. Kebetulan saya ada kawan pastor. Okay. Dia selalu memang bercharity dengan saya lah, buat charity together. So dia tiba-tiba contact, and then masa tu saya tak dapat bangun.
Sebab itu saya demam panas sangat, dan even the whole day tak ada makan. So tak dapat bangun, nak masak pun tak boleh, nak bergerak pun tak boleh. Diarrhea, demam panas. Diarrhea and then demam panas, dan ada sakit perut sikit. And then tak dapat bergerak. Okey. So pastor tu cakap, sebab masa tu saya tinggal di hostel, perlukan kunci semua sebagai, boleh tak kamu bergerak? So, jadi saya berkata, pastor boleh, saya cuba. Jadi saya merangkak keluar daripada hostel tu, and then tangga slow turun, and then masuk kereta terus baring. Lepas tu bila sampai ke pusat kesihatan, fasiliti kesihatan masa tu, apa yang doktor lakukan kepada Muiz? Masa tu doktor dia tengok saya, dia cakap, kamu normal kah kulit warna kuning? Warna kuning? Pucat. Sangat pucat. Jadi dia cakap selalunya orang macam kulit macam ini, okey, darah memang kurang. Jadi diorang buat blood test, so saya masuk emergency warna kuning. Sebab merah selalunya yang critical. So kuning, and then lepas tu dia cucuk bawah. Nak tengok stool. Stool. Dan dia dapati yang stool tu ada warna hitam. So dia tanya saya, adakah sepanjang saya diarrhea, adakah stool tu berwarna hitam dan cair? Saya cakap yes. So dia cakap yang itu adalah darah. Maksudnya stool bercampur dengan darah. Dan dia memang selalunya cair. And then masa tu yang dia suspected something wrong lah. Masa tu bagi pihak Muiz di Impun lah, ada terfikir yang tak mungkin kanser? Saya dah. Tapi masa saya sangat risau sebab darah lebih dari separuh kurang dalam badan. Dan selalunya doktor cakap orang yang kurang darah hilang separuh darah lebih dari separuh disebabkan buang air besar. Buang air besar tu. Sebab darah keluar. Bayangkan penonton, buang air besar boleh darah. Hilangkan sehingga lebih kurang separuh kandungan darah daripada badan. Dan pastinya penderitaan itu dialami oleh Muiz dari hari ke hari sampailah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Kalau boleh dikongsikanlah Muiz kepada mereka di luar sana yang mungkin tak tahu apa antara simptom-simptom yang dialami oleh seorang pesakit kanser, apa antara simptom yang dihadapi oleh Muiz? So setiap kanser sebenarnya berbeza dia punya simptom. Tapi untuk saya punya case yang sakit perut dan stool berwarna hitam itu adalah salah satu punca. Sebab maksudnya bila stool tu keluar, dia melalui usus besar kan. Jadi usus besar saya tu ada banyak multiple nodules. Jadi bila dia masuk, dia sempit. Jadi termasuk darah sekali yang keluar. Sebab tu dia berwarna hitam. Itu simptom yang dialami oleh Muiz. Dia nampak normal. Nampak normal. Sakit perut, ceret beret, diarrhea sangat teruk, dan darah berwarna hitam. Stool tu berwarna hitam, diarrhea tu berwarna hitam. Hitam pekat. Okey, kanser yang dihidapi oleh Muiz sekarang ini adalah kanser usus. Dan reaksi daripada keluarga pada masa tu, macam mana reaksi mereka melihat Muiz terlantar di hospital dan perlu untuk pergi ke Kuala Lumpur menjalani rawatan? Bagaimana penerimaan mereka, Muiz? Pada mulanya ada sebagai penjaga, selalunya dia orang yang lebih paranoid berbanding saya. Jadi saya guna kelebihan bapa saya. Sebab bapa saya adalah the coolest person yang saya pernah kenal. Sangat cool. Jadi dia yang tolong untuk bercakap dengan mak. Tapi mak memang agak apa orang cakap, susah nak terima, and then dia selalu ignore. Tak adalah yang itu, tak ada apa-apa tu, tak ada apa-apa berlaku. And then bila disuruh refer pergi ke Kuala Lumpur, mak saya yang kuat tak nak pergi. Kenapa? Sebab dia cakap bukan kanser lah. Dia cakap jaranglah orang muda ada kanser. Sebab masa tu saya umur 26, and then doktor tu cakap kalau orang yang ada poliposis, masa tu FAP masih di Kuching, kalau umur 30 tahun ke atas selalunya baru ada kanser kolon. Jadi kebarangkalian untuk saya ada kanser tu sangat kurang. Jadi dia pun cakap tak payah dengan cakap doktor. Bila ibu Muiz terima hakikat yang anak aku ada kanser? Selepas dari KL. Itu pun sebab semua tu dah berlaku dan doktor pun mengesahkan confirm kanser stage 2. Jadi dia pun terimalah. Menjalani rawatan pembedahan, membuang semua usus besar daripada badan di Kuala Lumpur pada masa itu,
Bapa Muiz adalah seorang yang sangat tenang. Tapi bila datang waktunya, Muiz perlu masuk ke operational theatre dan sebagainya, dialah seorang yang paling clumsy pada masa tu. Selepas ini semuanya hanya di Gaspirasi. Kami kongsikan cerita itu, jangan ke mana-mana. Jadi tekilan, and then paling lebih tekilan bila doktor cakap, so maksudnya dalam sebulan saya ada extra expenses dalam medical. Kembali lagi dalam Gaspirasi, masih lagi bersama dengan seorang cancer fighter, Muizzuddin Matali, Encik Matali. Pada masa tu sangat panik, sangat gelisah, si tentu arah lah kata orang Sarawak. Walhal selalunya nyalah orang yang paling tenang. Apa yang terjadi masa ya? Kena pembedahan ya, mula-mula sepatutnya 4 hingga 6 jam macam ya. Tapi orang pula bila dah dipolah dekat Muiz, nya menjadi orang bulat setengah hari, 12 jam macam ya. Kena mengambil masa yang lama masa Muiz. Si pasti jawab hal, tapi sebab yang kami dengar selepas surgery ya, sebab doktor padahnya bukan sekadar remove semua. Okey. Kami macam tikus lah dalam OT ya, diikat semua. And then nya terpaksa membuang kulit dalam alat sulit kami. So dia yang memakan masa sedikit sebabnya takut urat saraf yang menyebabkan urat yang kita punya ya untuk turun naik akan terkesan. Dan sememangnya akan terkesan. Tapi munnya si bolah proper even teruk. Jadi tak dapat nak buang air kecil macam biasa sekarang. Sekarang okey. Sekarang okey. Cuma agak susah bukan seperti lelaki normal lah. Pada mula-mula lepas menjalani sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebab urat saraf dah terjejas. Jadi saya perlu duduk, buang air besar dengan air kecil sekali. Agak menjijikkan lah mungkin bagi setengah orang. Tapi itu yang saya lalui lah. Jadi orang boleh kontrol, saya kena pakai tangan untuk kontrol. Oh, faham. Faham kan? Jadi pada masa tu tahun 2015. Tahap berapa kanser yang dikesan? 2015 tahap 2. Tahap 2. Tahap 2 sebab dia sudah dia keseluruhan usus. Dia bukan biasanya ada kanser yang setompok dua tompok. Yang saya multiple nodus, pelbagai kanser. Bagi saya lah, bila kita cakap mengenai kanser ni kan, it's not about pertarungan dari segi fizikal sahaja. Ia memerlukan kekuatan mental. It's a mental battle sebenarnya. Jadi pada awal-awal tahu yang Muiz nak kena buang semua usus ni, usus daripada badan nak kena buang, which is benda tu bukan satu perkara yang tidak menyakitkan sebab selepas menjalani pembedahan dengan cerita Muiz 2 minggu terlantar di atas katil. Tak bergerak langsung. Jadi how do you prep yourself? Apa yang buatkan Muiz dapat bersedia untuk menerima hakikat ini yang selepas ini banyak pembedahan, banyak rawatan yang perlu aku jalani. Yang macam bapa saya cakap lah, daripada kita sengsara, lebih baik kita mencuba. Jadi pembedahan tu adalah percubaan kita untuk sehat. Daripada kita tunggu benda tak ada buat apa-apa, so better kita buat something, ikut treatment. And then doktor bukannya sengaja pun nak bagi pembedahan ke, nak bagi kemo ke. Diorang nak pastikan yang kita ni sihat. Dan alhamdulillah lepas 2015 saya okey. Tahun lepas, tahun 2020, Muiz dikesan oleh pihak doktor dan disahkan bahawa kanser yang ada merebak ke tahap yang ke-4. Perasaan Muiz masa tu? Agak terkilan sebab kita ingat dah sepatutnya masuk tahun ke-5 untuk free cancer kan. Jadi orang cakap selepas 5 tahun free cancer, kebarangkalian untuk kembalinya relapse saya tadi nak kanser datang balik agak tipis. Jadi terkilan. And then paling lebih terkilan bila doktor cakap merebak pergi ke paru-paru dan stage 4. Dan selalunya orang stage 4 dipanggil palliatif.
Tapi bukan bermaksud dia akan mati, tapi dia di tahap yang agak tinggi dah. Peluang untuk hidup itu sangat tipis. Kebanyakan Itu orang cakap lah. adalah kebanyakan yang orang cakap apabila kanser ini sudah merebak ke tahap 4. Sekarang umur 32 tahun. Pernah tak rasa macam ini adalah ujian Allah yang sangat berat, yang mana kalau pada umur 30-an macam ni sepatutnya aku yang membalas jasa kedua ibu bapa, tapi pernah tak terfikir bahawa kenapa mereka pula yang membiayai segala rawatan yang mencecah puluhan ribu ringgit dan pada masa yang sama menjaga Muiz? Pernah tak terfikir macam tu? Yang first tu 2015 kan, masa tu pergi ke Kuala Lumpur, pembedahan di Subang Jaya, bukan murah. Yang itu memang saya agak terharu lah sebab bapa saya sanggup korbankan segala saving dia. Dia cakap tak apa, yang penting kamu sihat. Yang penting kita dah cuba. And then sekarang pun walaupun sekarang better a bit sebab government kan beratus, tapi beratus tu setiap 2 minggu, setiap 3 minggu. So maksudnya dalam sebulan saya ada extra expenses dalam medical. And then memanglah agak, sebab saya langsung tak ada bagi apa-apa dengan parents for now. Dan nasib baik parents faham lah. Jadi macam itulah. Dan kalau kita tadi berhenti berehat kan, Muiz ni setiap pukul 9 lebih malam macam tu dia kena ambil ubat tau. Dan alhamdulillah dah ambil ubat tadi. Baru je. Yang mana ini kita panggil sebagai chemo oral. Oral, yes. Yang kena makan ubat dan sebagainya setiap 12 jam lah. Dan kalau kita bercakap mengenai chemo drip yang selalu dijalani oleh mereka yang menghidap kanser ini kan, apa antara kesan sampingannya? Sebab dengar-dengar ada orang cakap lepas kita jalani chemo drip tu badan rasa panas, rasa lemah, lepas tu ada orang rasa mual dan sebagainya. Kalau untuk Muiz macam mana? Okay, yang ini sikit panjang cerita dia. So first chemo pertama, cycle pertama dia ada cycle. Setiap cycle dia first day adalah drip. Lepas tu the next 2 minggu makan ubat juga. Dan saya punya dose dia dipanggil double chemo full dose. Maksudnya dose yang tinggi sebab doktor nak tengok sama ada saya dapat react ataupun tidak. So untuk first second okey, cuma kaki saya memang penat. So doktor memang awal-awal pesan first thing tak digalakkan untuk saya drive selepas chemo. Betul. Memang bila saya masuk kereta kadang-kadang kaki bergegar. And then dia first selepas drip tu first half an hour okey. Bila dah selepas tu tak dapat nak bergerak sangat. Dia lenguh lah, tapi kadang-kadang saya lawan juga. And then saya punya ubat, sebab setiap ubat berbeza. Saya panggil ubat lah, chemo tu. Saya punya tak boleh minum air sejuk. Even Tak boleh minum air yang sejuk. Kenapa? Sebab dia ubat tu sensitif. Even air biasa, air suam, kamu letak bawah aircon, ada sejuk sikit kan. Minum satu sip, bukan habis, satu sip, ada rasa macam jarum. Saya cuba. Sebab yalah saya degil kan kadang kan. Minum air suam pun, bukan air suam, air biasa, rasa sejuk. So ais memang tak boleh masuk langsung. Baik, selepas ini kita nak tanya, bila the lowest point of life ketika Muiz menjalani rawatan sebagai seorang cancer fighter ini dan di mana beliau mencari sumber kekuatan? Jangan ke mana-mana, Gaspirasi musim yang kedua. Dan kalau nak menangis tu silakan, sebab saya sendiri pun menangis. Siapa nak tahan sebab dah lah sakitnya lagi dengan banyak wayar belakang. So, Kembali lagi dalam Gaspirasi, Muiz penonton di rumah 4 tahun dapat merasakan nikmat cancer free tu. Tapi tahun lepas mula disahkan kanser itu relapse. Maksudnya kanser itu datang kembali dan merebak pula ke organ yang lain iaitu di bahagian paru-paru Muiz. Perasaan Muiz pada masa itu macam mana? Agak terkilan lah sebab dah enjoy kan free cancer, and then bila dapat tahu tahun lepas dah lah relapse.
Dan relapse pula jauh merebak. Dah lah jauh merebak, stage 4 lagi. And then selalunya dia stage 1, stage 2 masih okey. Bila stage 3, stage 4 ni 4 adalah the highest. Dan selalu orang panggil palliative. Jadi selalu memang terniang lah. Bila sampai bila akan hidup, you know. Sebab doktor pun cakap not sure. Sebab stage 4 ni dia tapi ada yang hidup lama sampai 5 tahun, 10 tahun. Cuma dia tak pasti sebab dia stage 4. Bila disahkan stage yang keempat, pastinya kita faham kebanyakan orang berpendapat bahawa peluang untuk hidup itu adalah tipis. Dan saya sendiri yang kata orang kita tak tahu bila hidup mati kita bagaimana dan sebagainya ia berlaku kan. Tapi kita kena sentiasa ada persediaan dan senario planning tu. Untuk Muiz sendiri yang berada dalam situasi yang lebih berat sebegini, apa senario planning dan bila Muiz sudah tiada nanti, apa agaknya Muiz harapkan untuk terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tersayang yang selama ini menyokong Muiz? Pertama sekali, setiap apa yang berlaku tu bukan kehendak kita. Yang itu dah Allah yang tentukan. And then kalau nak menangis tu silakan. Sebab saya sendiri pun menangis. Sebab bila kita menangis tu kita meluahkan segala-galanya. Dan tapi kalau boleh selepas menangis tu apa-apa pun masalah kita hadapi jangan terus-menerus menangis. Sebab setiap masalah akan ada dia punya solutions, akan ada cara untuk mengatasinya. Baik kanser, baik apapun. Jadi kepada keluarga saya, kalau boleh saya nak diorang jadi sentiasa positif. Kalau contoh menghadapi apa-apa pun masalah, setiap masalah pasti akan ada penyelesaian. And then kalau boleh sentiasa berbakti kepada masyarakat, banyak memberi bantuan dan positive impact lah. Semua orang kuat sebenarnya Muiz. Dan kita adalah salah seorang orang yang kuat menggitar tangga ajak di social media nya napok yang ada kanser dan nya gunakan situasi yang alami itu untuk memotivasikan orang lain. Tapi yalah kita mau tahu juga masa kita nangis masa kita ngenang balik betapa susahnya proses yang kita kena lalui seperti orang lain. Mungkin penonton tanya-tanya, apa yang dipikir kita masa apa yang berada dalam fikiran kita masa kita tengah down ya? Selalunya kami memang nangis. Bulat lah kami biasa nangis. And then susah nya kuat. Jadi I try to extract apa yang nya fikirkan yang mungkin boleh menyentuh perasaannya, yang boleh polanya sedih. Tapi mungkin masa kita down nya Muiz, apa yang kita fikirkan? Apa yang pola kita nangis? Yang bila kami terlantar di hospital yang 2015, masa kami sedar betapa pentingnya untuk enjoy hidup, tapi dengan cara yang baik lah. Sebab bayangkan kita terlantar dekat katil 2 minggu langsung bergerak. Bila masanya kami siapa nak tahan sebab dah lah sakitnya lagi dengan banyak wayar belakang. So masanya kami masanya memang kami ada terfikir dapatkah kami tahan. But then my dad is there. Bapa kami yang dah si bukan lelaki si kuat. Betul. Then you have to go through lah. You choose this, you choose to come here. You yang decide sama-sama mau pergi KL. Kami rasa nak kekuatan Muiz tu disebabkan nya positif, benda lah yang overshadow all the factors yang boleh polahnya sedih. And itulah Muiz pejuang kanser yang kami bawakan kepada anda pada hari ini. Yang mana sekiranya anda menghadapi situasi yang sama, jangan pernah menyerah. Terus orang kata persiapkan mental anda untuk terus positif dan jangan pernah mensia-siakan masa bersama dengan orang yang tersayang. Selepas Muiz tahu Muiz ada menghidap kanser macam ni kan, bila bangun pagi esok hari, apa yang Muiz harapkan untuk hari tersebut? First thing, sebab saya dah lalui koma lah 12 jam tu kan. So setiap kali saya bangun, saya gembira yang saya dapat bangun. Every morning dapat bangun. So saya tak fikir ialah stage 4.
we don't know when we gonna die. So bagi saya dapat hidup itu adalah satu yang sangat bermakna. Jadi saya sangat value saya punya masa. Jadi kalau saya rasa saya nak main game, saya main game lah. Kalau saya nak makan laksa Sarawak, saya makan. Tapi setiap kali saya bangun, saya bersyukur. Alhamdulillah dapat bangun. There's no full stop to success. Masa menghidap kanser ini sekalipun, Muiz tetap nak sambung pengajian dalam master biarpun ditentang oleh beberapa pihak, yang mana kita tahu master ini mungkin pelajarannya sedikit susah berbanding degree, dan kita tahu kalau stres ini ianya tidak baik juga untuk tahap kesihatan kita yang mungkin ada menghidap kanser kan. Tapi ini tidak menghalang Muiz untuk terus berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya. Ceritanya selepas ini hanya dalam Gaspirasi musim yang kedua. Dah lah relapse, dan relapse pula jauh merebak. Sebab bayangkan kita terlantar dekat katil 2 minggu, langsung si bergerak. Kembali lagi dalam Gaspirasi. Itulah penonton bila kita bercakap dengan seorang cancer fighter, bukan simpati yang mereka mahukan. Kalau di blog yang ketiga tadi, saya asyik bertanyakan apa yang membuatkan beliau down, sedih dan sebagainya, dan Muiz membalasnya dengan positivity. Beliau terus menyatakan bahawa pelbagai sumber boleh dijadikan kekuatan untuk beliau mengharungi ujian ini. Tapi kalau boleh dikongsikanlah Muiz, masa Muiz melanjutkan pengajian di universiti dahulu, masa tu dah menghidap kanser, pesakit kanser. Dengar cerita sampaikan membuang air kecil tak normal seperti orang lain kan. Menggunakan tuala wanita. Ceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Okey, sebenarnya selepas surgery tu saya kena pakai stoma. Okey. Doktor cakap defer study. Sebab last sem, dan saya cakap doktor saya tak nak. So boleh tapi dengan syarat university kena approve. So saya diistihar sebagai OKU. Jadi supaya saya punya exam, assignment semua dapat dilakukan lah. Dan sebenarnya concern sebab saya kena pakai pampers pada asalnya, pampers adult pampers. Sebab bila dia buat sambung usus kecil kepada alat sulit tu, dia ada gum. Jadi gum tu belum cukup kuat. Jadi saya kena pakai stoma. And then kelenjar warna hijau akan sentiasa keluar dari bawah. Jadi kadang-kadang macam orang period lah. Jadi saya tak nak pakai pampers sebab kalau pakai pampers dia besar. Jadi susah kan nak berjalan lah. Jadi saya belajarlah dengan mak saya macam mana nak pakai tuala wanita. Jadi panty liner, pad, and then ada wing lagi untuk malam. So yang tu saya kena stock up lah Muiz untuk 6 bulan. Tak, segala apa yang dilalui oleh Muiz ini kan, ianya tak dilalui oleh orang lain di luar sana tau. Apa yang membuatkan Muiz macam tak nak menyerah, nak juga sambung pengajian? Kenapa? First thing sayang sebab dah last semester, dan kalau boleh saya tak nak fokus kepada sakit. Kalau boleh saya nak hidup macam biasa, and then keluar dengan kawan-kawan. Tapi yang rapat dengan saya memang tahu saya pakai benda-benda itulah. Sebab saya nak hidup macam biasa. Jadi saya teruskanlah kehidupan macam biasa. Bila nak ambil master tu, mendapat tentangan daripada keluarga kan? Actually keluarga tak tahu. Saya sembunyikan. Sebab kalau orang tahu memang orang halang. And then kawan-kawan sebenarnya takut. Oh, kawan-kawan tak nak Muiz ambil master? Takut sebab ia beri tekanan kepada Muiz? Saya kerja di audit firm. Jadi audit firm sangat busy. Jadi kalau saya ambil master, kelas hujung minggu, setiap malam saya kena buat assignment dan research. Bila masa saya nak rehat? Jadi diorang risaulah. Dengan rehat yang perlu dijalani lebih lama daripada kebiasaan orang di luar sana, ceritakan struggles Muiz untuk habiskan pengajian master tu. Tak ada juga struggle. Tapi okey lah, cuma yang agak susah adalah bila kemo yang tahun lepas. Sebab yang itu saya kena discuss dengan business partner, dengan staff. Sebab bila kemo, saya perlu rehat yang panjang. Sampai doktor pun tanya, kamu lepas drip kemo, kamu nak berehat berapa minggu? Bukan berapa hari tau, berapa minggu.
Saya cakap seminggu saja. Doktor cakap bolehkah? Tahankah kamu? Bolehlah, tapi seminggu tu memang struggle lah. Nasib baik saya ambil seminggu cuti. Okey, Ketua Pegawai Eksekutif MKW Sdn Bhd, yang mana syarikat ini menyediakan perkhidmatan untuk tujuan menyediakan lesen bagi syarikat-syarikat baru dan sebagainya. Itulah jawatan yang disandang oleh Muiz sekarang ini. Dan Muiz, selepas segala kejayaan yang telah dikecapi dalam pendidikan, menjadi seorang ketua pegawai eksekutif, kita tahu Muiz seorang yang bila kita tanya struggle, dia kuat. Dia tak nak mengiyakan ada struggle yang ditempuhinya. Jadi dengan kekuatan ini Muiz, apa lagi kejayaan selepas ini ataupun cita-cita Muiz yang belum pernah dikecapi sebelum ini nak Muiz kecapi pada masa akan datang? Banyak sebenarnya, tapi yang 3 paling besar. Yang pertama sekali sebenarnya saya teringin sebab master umur 30. Sebelum 30 saya dapat graduate, dan kalau boleh saya punya planning lah ambil PhD, graduate sebelum umur 40. And then kalau boleh saya nak jadi one of the best coach, trainer, but coach for motivational, corporate, personal dengan individual business. So I want to be one of the best in Malaysia, bukannya sekadar coaching, but one of the best. And then satu lagi yang impian saya dari kecil sebenarnya, to be a pegawai eksekutif, CEO untuk listed company. Wow. Temu bual bersama dengan Muiz hari ini, penonton, benar-benar merubah persepsi saya terhadap pejuang-pejuang kanser, yang mana pada mulanya saya rasakan simpati dan sokongan yang mereka perlukan. Tapi apabila kita bertanyakan soalan demi soalan, rupa-rupanya apabila mereka menjalani situasi yang penuh mencabar ini, itulah sebenarnya sumber kekuatan mereka, dan mereka tak pernah mensia-siakan setiap hari yang mendatang dalam kehidupan mereka. Jadi inspirasinya kepada kami melihat kepada situasi Muiz ini, kami harapkan agar semualah penonton di luar sana untuk tidak pernah mensia-siakan masa anda. Terus gunakan setiap saat dalam kehidupan anda. Pertama, luangkan bersama dengan orang yang tersayang dan mengejar cita-cita yang anda inginkan. Akhir sekali Muiz, pesanan Muiz kepada mereka di luar sana, tak kisahlah mereka cancer fighter ke ataupun punya penyakit lain, apa yang perlu mereka pegang untuk terus kuat dalam hidup Muiz? Silakan. Pertama sekali, kalau kamu nak nangis, nangis. Sebab macam saya memang selalu nangis. Tapi kalau nangis tu saya saya pastikan saya nangis, saya luah betul-betul, saya nangis kuat-kuat, tepi katil, and then kemudian lepaskan semua. And then kembali kepada hidup normal. Jadi tak kiralah kamu sakit kah tidak. So ingat, kita boleh luahkan, tapi jangan dwell. Dwell tu maksudnya jangan kita berselindung dengan masalah tu. Betul. Sebab setiap masalah yang kita hadapi pasti akan ada dia punya jawapan, ada solution dia. Itu yang paling penting, dan kalau boleh kita kena cherish every moment. Cherish every moment, sebab setiap hari kita hidup itu adalah kebahagiaan. Itu adalah anugerah yang Allah beri pada kita. Kalau suatu hari kita tidak ada anugerah tu ditarik balik. Jadi hargailah masa. Dan kalau boleh, jangan simpan kalau ada masalah. Sebelum kita berhenti berakhir dalam Gaspirasi kali ini, sekiranya lah satu hari nanti saya ataupun Muiz sudah tiada dan meninggalkan orang yang tersayang, apa pesanan Muiz kepada orang-orang yang telah menyokong Muiz selama ini, terutamanya kedua orang ibu bapa Muiz? Pesanan kepada mereka. Okey, pertama kali terima kasih sebab memberi support yang sangat baik, bukan sahaja kepada parents tapi kawan-kawan, sahabat yang sangat bagus. Cuma kalau andainya saya tak ada lagi, kematian itu pasti. Jadi setiap orang tu akan pergi. Jadi janganlah kita tangisi, sebab bila nenek saya meninggal pun saya tak menangis sepanjang hari. Cukuplah kita lepaskan segalanya dan ingat, kita yang masih hidup teruskan kehidupan seperti biasa. Tapi pastikan kita sentiasa berbakti kepada masyarakat. Kita memberi positif impact kepada masyarakat. Luar biasa sekali semangat cancer fighter ini, yang saya kira sentiasa
melihat kebaikan dalam sesuatu perkara, dalam setiap cabaran yang ditempuhinya. Dan itulah jangan pernah menidakkan kenyataan yang kita ada mengalami penyakit kanser ini, tapi sebaliknya embrace it dan jadikan ia sebagai sumber motivasi kita untuk lebih berbakti kepada mereka di sekeliling kita dan terus kuat untuk maju mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Muizzuddin Matali, cancer fighter yang berjaya membuktikan bahawa penyakit bukan penghalang untuk kita mencapai cita-cita. Dalam pada itu kami nak mengucapkan terima kasih juga kepada The Waterfront Hotel kerana sentiasa menaja lokasi penggambaran untuk Gaspirasi musim yang kedua. Sampai kita berjumpa lagi, kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.